wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita melaksanakan solat Jumaat, maka marilah kita mengisi sedikit ruang ini untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan peringatan ini dapat mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus beribadat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kita sambung tentang fadilat solat berjamaah. Fadilat yang pertama saya bincang dulu, iaitu berkaitan dengan orang yang melaksanakan solat jamaah itu, dia akan dapat 27 darjat lebih baik daripada dia sembahyang seorang diri, macam kita solat Jumaat. Satu daripada 27 itu, iaitu kita dah bincang hari itu, berkaitan dengan orang yang solat berjamaah, berarti dia telah memelihara waktu, iaitu dia solat pada awal waktu. Jadi diterjemahkan waktu itu pada solat sehari semalam lima waktu. Jadi solat kita itu juga diterjemahkan, hendaklah kita terjemahkan dalam kehidupan kita, iaitu umur kita. Jadi siapa yang menjaga umur dia dengan menunaikan solat 5 waktu, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, disebut walladzina hum ala solatihim yuhafizun. Artinya, dan mereka sentiasa memelihara solat mereka, yang jaga solat mereka. Kemudian disebut lagi ulaika humul warisun, dan mereka-mereka ini akan mewariskan. Mewariskan apa? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka ini akan mewarisi syurga Firdaus, ya, yang mana kekal mereka di dalamnya. Ini fadilat yang pertama bagi mereka yang menjaga waktu solat, ya, pada awal waktu. Maksudnya mereka akan ditempatkan dalam syurga Firdaus. Diterjemahkan dalam kehidupan kita, maksudnya solat itu bukan hamanya solat saja kita beribadat, maksudnya solat itu kita kena applykan dalam kehidupan kita. Macam mana kita solat, jujurnya kita dalam kehidupan solat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi percakapan, dari perlakuan sebagainya, begitulah kita kena terjemahkan dalam kehidupan kita. Maka penterjemahan dalam kehidupan itulah dikatakan ibadat, yang mana ibadat itu diberi pahala, dan pahala itu maksudnya akan ditempatkan mereka ke dalam syurga Firdaus. Okey, pada hari ini kita ambil yang kedua. Yang kedua iaitu fadilat bagi orang yang solat berjamaah itu, iaitu dia dapat datang ke masjid dengan aman dan duduk dalam masjid dalam keadaan yang tenang, macam kita duduk sekarang inilah. Sebab disebut faman dakhalahu amina, siapa yang masuk dalamnya maka dia akan rasa tenang. Dan ketenangan itu diterjemahkan dalam berbagai-bagai maksud. Apa yang nak disebutkan ketenangan itu pada hari ini, saya nak sebutkan beberapa ketenangan. Ada 4 ketenangan apabila kita berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sebaik-baik, dia kata, tempat yang kamu datang di dunia ini ialah masjid. Sebaik-baik tempat yang kamu datang di dunia ini ialah masjid. Orang yang datang ke masjid untuk menunaikan solat secara berjamaah. Hari ini kita datang ke masjid untuk solat berjamaah, iaitu solat berjemaat, solat Jumaat. Pada setiap langkahnya akan menggugurkan satu kejahatan, dosa. Setiap langkah, ya, yang kita datang ke masjid ini akan digugurkan satu kejahatan, iaitu dosa, dan akan mengangkat satu derajat, diangkat satu kelebihan, diberi kita ke satu nikmat kelebihan. Itu bagi mereka yang datang ke masjid untuk solat berjamaah.
berjamaah. Setiap langkah itu dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita jalan dengan motosikal, kita datang dengan motorkar ya dan sebagainya, maka itu diterjemahkan dalam bentuk langkah-langkah yang kita sampai ke masjid ini. Maka setiap langkah itu Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan kepada kita satu kejahatan, satu dosa. Dia akan mengangkatkan kita satu darjat, iaitu bagi kita pahala ataupun kebaikan. Satu kebaikan diberikan kepada kita. Disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baitihi summa mada ila baitin min buyutillah liyuqda faridatan min faraidillahi kanat khutwaihi ahadaha tahta hati'atahu wal ukhra tarfa'u darajat. Rawahu Muslim. Maksudnya siapa yang bersuci di rumah, itu berwuduk, kemudian dia pergi ke masjid untuk menunaikan salat secara berjamaah, maka setiap langkahnya akan menggugurkan satu kejahatan dan akan mengangkatnya satu darjat. Itu fadilat, antara fadilat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang datang ke masjid untuk solat berjamaah dan masuk dalam rumah Allah dalam keadaan yang tenang, dan ketenangan itu diterjemahkan dalam bentuk pahala yang diberikan, nikmat yang diberikan, iaitu nikmat langkah ke masjid itu dikira pahala sedekah. Kemudian seterusnya ada juga hadis yang menyebutkan pada Nabi, hadis yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya bahawa setiap langkahnya itu adalah sedekah. Setiap langkah kita itu dikira sedekah, macam pahala sedekah. Dan sedekah itu kelak akan memberatkan timbangan kita, timbangan kebajikan kita di hari hisab, iaitu di hari akhirat. Itu yang kedua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya setiap langkah kita itu diberi kebajikan, diberi pahalanya iaitu pahala sedekah. Dan pahala sedekah ini iaitu dapat dapat memberatkan timbangan kita di hari akhirat. Seperti mana kita maklum dalam hadis yang lain menyebut bila pada hari akhirat kita semua akan dihimpunkan di padang mahsyar dan dibawa ke tempat mizan, tempat timbangan. Dan di mizan itulah maka ditimbang dosa dan pahala kita, sama ada berat di pihak pahala ataupun dosa. Antara yang memberatkan kebaikan kita yang akan mendapat pahala iaitu pahala sedekah, langkah kita ke masjid untuk menunaikan solat berjamaah. Kemudian seterusnya fadilat yang berikutnya ataupun kita katakan nikmat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada mereka yang datang ke masjid untuk solat berjamaah itu, dalam keadaan mereka tu dalam keadaan mereka tu rasa aman, tenteram, ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu selain daripada itu Allah orang yang hatinya bergantung di masjid. Ini orang yang hatinya bergantung ke masjid, masjid-masjid Allah, tak kiralah masjid mana, maksudnya rumah-rumah Allah, dengan dan mereka akan datang menemui setiap mereka akan menunaikan setiap waktu maksudnya dia akan datang ke masjid pada tiap-tiap kali waktu solat tiba, maka dia akan datang ke masjid. Mereka ini bukan datang ke masjid itu, ke rumah Allah tadi itu mendapat keamanan, diterjemahkan dalam bentuk yang disebutkan dua tadi, bahawa akan datang ke masjid ini untuk solat berjemaah dalam tiap-tiap waktu. Tiap waktu solat berjemaah tadi, maka di sana dikatakan mereka akan beroleh naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, yang mana tidak ada naungan lain selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini
disebutkan ya bagi menjelaskan tentang nikmat fadilat yang diberikan kepada orang yang solat berjemaah, yang datang ke masjid semata-mata untuk solat berjemaah. Jadi berjemaah tu maksudnya pada waktu solat. Jadi dengan itu maka marilah sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah ini, bukan hanya setiap pada hari Jumaat ramai seperti ini. Maka kalau boleh kita imarahkan masjid rumah Allah ni pada tiap-tiap waktu. Ya, kita berusaha untuk pada tiap-tiap waktu. Kerana setiap waktu ni akan diberi jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bala bencana Allah Subhanahu Wa Taala akan dihindarkan kepada kita. Contohnya COVID yang kita hadapi hari ini. Ya, jadi sehubungan itu saya nak ingatkan jemaah semua, selepas Jumaat nanti ya, jadi marilah sama-sama kita tunggu sekejap selepas imam baca doa, kemudian kita sudahi solat kita ni, kita sudahi sebelum kita melangkah kaki keluar ke masjid, kita selawat sama-sama. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan sunnah ini maksudnya kalau kita laksanakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita untuk ya, supaya dengan sunnah Rasulullah yang kita lakukan ini dapat mengelakkan kita daripada musibah yang kita hadapi pada hari ini. Seperti mana kita tahu hari ini sudah meningkat jumlah bilangannya ya. Jadi untuk mengatasi masalah itu, dalam usaha kita katakan mengelakkan daripada perkara-perkara yang berlaku itu, seperti pakai penutup muka, seperti mana berjarak sosial dan sebagainya, maka kita kena berusaha untuk berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang ketiga, nikmat. Ya, nikmat bagi orang yang datang ke masjid untuk solat berjemaah. Ya, jadi kita tahu masjid kita ni setiap kali ada waktu ada solat berjemaah, dan setiap malam ya, kita ada kuliah. Ya, maka dijemputlah untuk hadir ke masjid kita ini bagi mengimarahkan rumah Allah ini, sebab pengimarahan rumah Allah ini akan mendatangkan nikmat kepada kita. Sebab inilah rumah yang akan kekal kepada kita ya di hari akhirat ya. Jadi kalau mana mungkin kita akan dapat duduk di rumah yang kekal pada hari akhirat, sedangkan di dunia kita jauh daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada itu, yang keempat ya, selain daripada itu, maka nikmat juga bagi orang yang solat berjemaah, yang datang ke masjid ya, iaitu apa nikmatnya? Nikmatnya mungkin kita tak dapat rasai dalam bentuk makanan yang sedap ya. Tak dapat kita nak rasai dia seperti makanan yang sedap, kita makan sedapnya kan. Tapi kadang-kadang kesedapan itu datang daripada ketenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Selain daripada itu, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, orang yang dikatakan hadis Nabi SAW bersabda ya, bersabda, maksud hadis itu bahawa setiap langkahnya itu dikatakan sedekah tadi ya. Kemudian selain daripada itu, dikatakan juga kepada mereka yang datang ke masjid pada hari Jumaat ini ya, pada untuk solat berjamaah itu, maka disebut di sana maksudnya ya, maksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iaitu orang yang pergi ke masjid ya, di waktu pagi dan petang kerana solat berjamaah. Jadi pagi dia datang, petang dia datang kerana solat berjamaah, akan diberi hidangan. Hidangan yang biasanya dihidangkan kepada tetamu-tetamu agung dalam syurga pada setiap kali ia pergi dan ia balik. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi ya kepada mereka, agungkan mereka, beri nikmat kepada mereka ya, dengan hidangan yang dimaksudkan. Hidangan ni hidangan yang diberi kepada tetamu agung dalam syurga, hidangan yang hebat. Tak dapat kita nak nilaikan macam mana hidangan itu, tapi itulah hidangan yang dimaksudkan ni. Mungkin diterjemahkan dalam bentuk, mungkin di syurga, mungkin di dunia juga dalam bentuk terjemahan yang kita boleh kata ni istilah aman tadi lah. Bila kita datang dengan keadaan aman, kita balik pun dalam keadaan yang aman ya, untuk kita melaksanakan solat berjamaah ya di masjid tadi.
Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi bagi merealisasikan apa yang disebutkan tadi dengan nikmat-nikmat tadi, apabila kita datang ke masjid, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niat itu dah ada, maka dia jadi ibadat. Dalam usaha niat ini juga, maka kita kena perlu juga berdoa. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepada aku, ya, fastajib, aku akan tunaikan doa itu, ya. Doa itu, maksudnya di sini bagi kita kata menepati apa yang kita hajatkan tadi itu, 4 perkara yang kita hajatkan tadi itu, iaitu yang pertama, supaya langkah kita itu mendapat, ya, gugur satu dosa dan mendapat satu hasanah, kebaikan. Kemudian seterusnya, setiap langkah kita itu dikira sebagai sedekah, yang mana pahala sedekah ini akan memberatkan timbangan kita di hari akhirat, ya. Kemudian dengan itu juga, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi naungan kepada mereka yang hati mereka tertambat ke masjid. Contohnya pagi dia datang, petang dia datang untuk solat berjemaah, maka orang yang macam ini Allah akan bagi naungan kepada dia di hari akhirat. Ya, tiada naungan yang lain selain daripada naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan hidangkan kepada mereka ini satu hidangan yang lazat dari surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mungkin taklah diterjemahkan kepada kita dalam bentuk kesedapan. Macam kita lepas solat jemaah nanti ada pisang kat luar tu, kita makan pisang sedap. Ada orang sedap makan pisang, ada orang tak sedap makan pisang, kan? Minum air dan sebagainya. Tapi tak dapat diterjemahkan dalam bentuk yang macam itu, tapi diterjemahkan dalam bentuk hidangan dari syurga. Jadi hidangan dari syurga ini yang kita tahu dimakan oleh umat-umat Nabi Musa alaihi salam ketika mereka berada di padang pasir, tak ada makanan, maka Nabi Musa berdoa, kemudian Allah turunkan al-manna wassalwa, itu makanan daripada syurga, ya. Jadi kita tak dapatlah makanan macam itu, sebab kita tak hidup zaman itu, hidup zaman ini. Tapi walau bagaimanapun kita dapat makanan, mungkin makanan yang tak disebutkan tadi itu mungkin makanan yang dikatakan lazat macam itu, mungkin lazat dari sudut ruhi, ruh kita, kan? Ketenangan yang kita dapat itu. Untuk itu tuan-tuan, marilah sama kita berdoa, ya, ketika kita datang ke masjid, ya, selepas kita berjalan ke masjid, sampai ke masjid, kita doa, panjang doanya ini, tapi saya harap kita dapat ambil doa yang pendek, mudah. Kalau tak boleh doa yang pendek, mudah pun, kita doa dalam bahasa Malaysia juga boleh, kan? Kadang-kadang ini kita terlepas pandang, ya, doa ini pendek saja tapi fadilatnya sangat besar. Tapi kadang-kadang, dan doa ini kadang-kadang kita dah hafal, tapi kita tak tahu kat mana tempat kita nak letak doa itu untuk kita mendapat fadilatnya. Jadi doanya bila kita sampai ke masjid, antara disebutnya ialah Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min khalqi nuran wa min amamat nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran min asbi nuran wa fi dami nuran wa fi lahmi nuran wa fi sya'ri nuran wa fi lisani nuran. Allahumma a'tini nuran birahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin tuan-tuan faham, ya, maksudnya jadilah hati kita ini cahaya, jadikanlah pendengaran kita ini cahaya, jadilah penglihatan kita ini cahaya, maknanya semuanya cahaya, jadilah daging kita ini, lama daging kita ini cahaya, terjemahannya begitu. Akhir sekali, Allahumma a'tini nuran birahmatika ya arhamar rahimin. Tak dapat yang panjang itu, ya, ambil yang pendek ini pun cukup. Allahumma a'tini nuran birahmatika ya arhamar rahimin, ataupun ya Allah berilah, ya, nur cahaya kepada diri aku dengan rahmat kamu. Dalam bahasa Malaysia pun boleh, tak ada masalah, ya. Dan kemudian dalam perjalanan itu, ya, ini ditambahkan lagi dalam perjalanan kita keluar daripada masjid tadi, untuk itu supaya kita ni sehingga kita sampai kepada masjid, ya, daripada kita mengelamu dan sebagainya, kita boleh beramal dengan yang biasa kita sebut, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu amalan dia, ya, untuk supaya kita mendapat ketenangan yang disebutkan tadi itu. Ketenangan bagi orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu diterjemahkan dalam nikmat-nikmat yang 4 tadi,
kan? Jadi kita baca doa kita, ya. Contohnya misalnya subhanallah, kita keluar daripada rumah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Beberapa kali yang kita boleh lah. Nanti sampai ke masjid, Allahumma ati nuran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Itu saja. Atau dalam bahasa Malaysia maksudnya berilah kepada aku cahaya keimanan ya Allah, ya, dengan amalan yang kita lakukan. Ini sebagai amalan, dan amalan ini akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan yang sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan sedikit, ya, tentang fadilat solat berjamaah, solat berjamaah. Jadi saya serulah kepada semua ahli jemaah, dari marilah kita solat berjamaah, bukan hanya solat pada hari Jumaat saja seperti hari ini, ya, maka marilah sama-sama kita solat berjamaah pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, ya, itu waktu maghrib, isyak, subuh, ya, asar dan zuhur. Mudah-mudahan, ya, amalan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keridhaan-Nya, dan redha Allah itu akan mendapatkan kita syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.